Assalamualaikum, what's up gang? Bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Webro. Hari tu aku ada buat video pasal ranking 7 kekuatan Shichibukai yang original. So dalam video tu aku ada nampak beberapa komen suruh aku untuk rank kekuatan Admiral pula lah. So hari ni aku akan buat video pasal ranking kekuatan Admiral. Okay. Tapi sebelum tu kita tahu yang banyak karakter pernah jadi Admiral sepanjang 20 tahun cerita One Piece ni. Sama ada canon ataupun tak canon. Tapi aku just nak pilih 5 karakter yang mana 5-5 ni jadi Admiral sewaktu Luffy baru start memulakan pengembaraan dia lah sampai ke hari ini. Okey, dengan tidak membuang masa lagi, karakter Admiral di tangga terakhir ataupun di tangga kelima, aku letak Admiral Ryokugyu ataupun Green Bull. Okey, sebab apa aku letak di tangga terakhir? Senang sangat sebab karakter ni memang kita tak tahu banyak pun pasal apa kekuatan Green Bull ni. Okey. Admiral Ryokugyu ni kita just pernah nampak dia punya siluet je dekat manga, dekat anime pun ada juga. And dalam anime kita pernah dengar lah dia punya suara. Aku suka jugalah dia punya voice acting. Tapi ada satu clue yang Oda pernah tulis pasal Admiral Green Bull ni. Okey, sewaktu Fujitora dengan Green Bull tengah berborak dekat Reverie, Fujitora ada tanya Green Bull, "Kau ni puasa lagi ke doh? Ramadan dah habis." And then Green Bull selamba je jawab, "Aku dah 3 tahun tak makan. Selagi tak ada perempuan cun ajak aku makan, aku memang tak on lah." So kita memang tak tahulah kenapa Green Bull ni puasa lama sangat, sama ada dia orang Islam ke apa ke, kita memang tak tahulah. Tapi berdasarkan information ni, aku sebenarnya aku sebenarnya nak predict lah puasa Devil Fruit Admiral Green Bull ni. Okey. Aku rasa Admiral Green Bull ni ada kuasa Devil Fruit tumbuh-tumbuhan ataupun plant-plant Devil Fruit lah. Sebab apa? Sebab kita belajar dalam sains yang pokok ataupun tumbuh-tumbuhan tidak memerlukan makanan ataupun minuman. Sebaliknya hanya memerlukan matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Ambil kau borak sains pula kan? Okey, aku rasa yang tengok video ni confirm lah ramai yang dah jawab SPM ataupun tengah SPM sekarang, good luck. Cuma aku nak bagi tahu kat sini, dengan melakukan proses fotosintesis, tumbuh-tumbuhan boleh hidup lama lah. Sama juga dengan Green Bull ni. Walaupun dia tak makan 3 tahun, dia relax je sebab dia ada plant-plant Devil Fruit. Cakap pasal haki pula, kita tak tahu pun apa yang Green Bull ni ada. Tapi confirm lah ada observation haki dengan armament haki. Sebab apa? Sebab Green Bull ni Admiral. Kalau dia tak ada dua-dua haki tu, baik dia tak payah jadi Admiral, baik dia jadi tukang cuci kapal ke apa kan. So, berdasarkan reason ni, disebabkan itulah aku letak Admiral Ryokugyu dekat tangga yang terakhir. Okey, moving on untuk karakter seterusnya. Di tangga keempat, kita ada Admiral Fujitora Isho. Yes, okey. So, Admiral Fujitora ni sama juga dengan Green Bull. Diorang baru je jadi Admiral. Sebab apa? Jawatan Admiral tu telah dikosongkan setelah Akainu jadi Fleet Admiral dan Aokiji pun dah belah daripada Marine. Fujitora diperkenalkan dalam arc Dressrosa yang mana kita dapat tahu yang Fujitora ni sebenarnya buta. Dan apa yang lagi menariknya adalah Fujitora ni buta bukan sebab dia kena simbah asid ke, kena buatan orang ke, kena langgar orang ke, tak. Dia sendiri yang butakan mata dia sebab dia kata apa? Aku tak sanggup nak tengok kehancuran ataupun kemusnahan dunia ni. Dia nak kata dunia ni terlalu sedih lah, terlalu menyedihkan untuk dia lihat. Deep kan? Okay, tapi aku teringat pula satu scene ni yang mana Fujitora dah kenal pun dengan Luffy, and Fujitora cakap, aku menyesal aku butakan mataku sebab aku tak dapat nak tengok wajah monkey di Luffy ni. Aku rasa wajah dia mestilah wajah orang yang baik sebab orang dia pun baik-baik. Sweet jugalah ayat tu kan daripada Fujitora kita dengar. Bila cakap pasal kekuatan Fujitora, dia berlawan menggunakan pedang. Tak tahulah dia ni daripada Wano ke ataupun daripada negeri-negeri lain, tapi memang setiap masa dia berlawan menggunakan pedang. Selain itu, dia juga ada kuasa Devil Fruit yang sangat kuat, iaitu kuasa Devil Fruit Gravity. Yang mana kuasa ni lah yang dia gunakan untuk menghimpap Zoro sampai ke tanah, tak boleh bangun, and then dia juga gunakan kuasa ni untuk menghasilkan meteor untuk menyerang Law dan Doflamingo. Korang jangan ingat One Punch Man je ada meteor-meteor ni, One Piece pun ada tau.
Cakap pasal haki, Fujitora dah tunjuklah yang dia memang ada armament haki yang kuat, yang mana dia boleh coat juga dia punya pedang sama macam apa yang Zoro buat. Dan Fujitora guna pedang tu lawan dengan Sabo lah apalah, and confirm lah Fujitora ni ada observation haki yang kuat. Sebab apa? Sebab Fujitora ni buta. Kalau tak ada observation haki, macam mana dia nak tengok serangan orang kan? Gitu. Okey, di tempat ketiga kita ada Kizaru Borsalino. Yes. Okey, sejujur-jujurnya, kalau in term of devil fruit sahaja, aku boleh kata yang Kizaru punya devil fruit paling kuat antara 5 Emerald ni. Tapi kenapa dia dekat tangga ketiga instead of tangga pertama? Sebab Kizaru ni pemalas. Kizaru ni memang aku tak tahulah dia hisap dadah apa kan. Memang dia high je sepanjang masa. Memang malas, memang mabuk, macam tu lah Kizaru ni. Fakta menarik Kizaru adalah karakter yang paling laju dalam One Piece. Tapi Kizaru juga adalah karakter yang mempunyai percakapan paling slow dalam One Piece. Memang cakap macam orang malas lah aku boleh kata. Aku try voice acting jap Kawaii ne Shirohige Kaizoku-dan. Dan satu lagi scene dalam Marineford waktu band Batman datang, Kizaru cakap Otototo Ben Berkman. Gitu. Okay, berhenti mengagut. Selain daripada devil fruit dia iaitu Pika Pika no Mi, kuasa devil fruit light, Kizaru juga aku rasa ada armament haki dengan observation haki. Kalau korang tak perasan, dekat perang Marineford sebenarnya Kizaru, Aokiji dan Akainu sebenarnya menunjukkan kekuatan armament haki yang advance, iaitu Ryo. Kalau korang perasan, ada satu scene ni Whitebeard dah nak serang Marine punya HQ, nak dapatkan ace kat platform, tapi serangan tu berjaya ditangkis oleh ketiga-tiga Emerald ni. Diorang buat macam ni, tiga-tiga tu buat macam ni. So itu sebenarnya adalah Ryo. Apa yang kita belajar dekat Wano itu sebenarnya adalah advance armament haki. Dekat Aqsa Baudi, walaupun Kizaru ni malas-malas, kita nampaklah yang dia ni memang kuat. Senang-senang je dia ayamkan semua supernova yang ada waktu tu yang berlawan dengan dia. Dan dia juga setanding dengan Rayleigh lah waktu dia lawan dekat Sabaudi juga. So berdasarkan sebab-sebab ni, aku dapat letak Kizaru di tangga ketiga. Okey, di tangga kedua adalah Marine favourite aku iaitu Aokiji Kuzan. Yes, walaupun Aokiji sekarang bukan lagi Emerald dan kita sebenarnya tak tahu motif sebenar Aokiji ni, sama ada dia betul-betul join Blackbeard Pirates ataupun dia join hanya untuk menjadi spy untuk mengintip pergerakan Blackbeard, ataupun ada orang kata dia ni sebahagian daripada Revolutionary Army. So tak tahulah kan. Tapi suatu ketika dahulu, 2 tahun yang lepas, dia juga adalah Admiral. Okay, aku memang suka karakter Aokiji ni sebab dia memang cool gila. Dia chill-chill je dan dia punya kuasa Devil Fruit dia memang kuat, iaitu kuasa ais lah. So first time kita jumpa Kizaru ni waktu dekat yang mana Straw Hat jumpalah dengan Robin semua tu. So dekat situ Kizaru tunjuklah kuasa dia yang mana dia dapat bekukan lautan dan dia naik basikal dekat laut gunakan ais dia. And kita nampaklah Luffy, Zoro dan Sanji memang senang-senang je kena ayam dengan Kizaru pula. Senang-senang je kena ayam dengan Aokiji ni. Dekat perang Marineford pula, setelah Whitebeard menggunakan kuasa Gura-Gura no Mi dia untuk menghasilkan satu tsunami yang besar, nak hentam Marine punya HQ ni, Kizaru pun bangun daripada tempat duduk dia dan menggunakan kuasa hebat dia iaitu Ice Age, yang mana dia bekukanlah semua lautan yang datang nak serang tu. So dalam perang Marineford ni kita nampaklah kekuatan Aokiji ni bukan bisya-bisya lah. Banyak benda lah dia buat, dia lawan dengan Marco, lawan dengan Whitebeard semua tu. Tapi kenapa aku letak Aokiji ni dekat tangga kedua belakang Akainu? Aku rasa semua orang tahu yang sewaktu time skip, Akainu ada berlawan dengan Aokiji untuk merebut jawatan Fleet Admiral, dan setelah 10 hari berlawan tidak henti, akhirnya Aokiji pun tumpas. Tapi yang aku tak puas hati sampai sekarang, 10 hari diorang lawan, satu scene pun Oda tak lukis. Tak lukis Ice Age ke, tak lukis tumbukan api magma ke, tak ada. Satu haprak Oda tak lukis, kedekut betul. Tapi begitulah. So aku boleh kata yang Aokiji ni memang sengit gila, belakang sikit je daripada Akainu, tapi still tak boleh nak kalahkan Akainu lah. Okay, sebelum aku pergi dekat tempat pertama, aku nak iklan jap. Aku nak borak sikit pasal
kelima-lima Admiral ni, diorang punya nama sebenarnya ada kaitan dengan warna dan juga binatang dalam bahasa Jepun. Okey, contoh Ryokyugyu adalah Green Bull, Fujitora, Fuji adalah Purple, Tora adalah Tiger, Purple Tiger. Kizaru, Ki adalah Yellow, Zaru adalah Monkey, jadinya Yellow Monkey. Aokiji, Ao adalah blue, biru. Kiji adalah pheasants, dia adalah sejenis burung. Dan last sekali, Aka Inu, Aka adalah merah dan Inu adalah anjing. Maka Aka Inu adalah anjing merah. Memang Aka Inu anjing pun. So banyak sebenarnya perkataan basic Jepun yang korang boleh belajar hanya dengan melihat anime seperti One Piece. Contoh lain, Shirohige kan, white beard. So Shiro tu adalah putih. Kurohige, black beard, ataupun gelaran untuk Sanji, Kurohashi, Blackfoot Sanji. So Kuro tu adalah hitam. So dengan One Piece je kau dah boleh tahu ketujuh warna dalam bahasa Jepun. Okey, habis untuk iklan, kita pergi ke tempat pertama. Kita ada Admiral Akainu yang juga sekarang adalah Fleet Admiral lah. So karakter Akainu ni memang dibenci ramai lah, terutamanya peminat-peminat Ace dan juga peminat-peminat Luffy. Okey, first kali aku dah cakap tadi, kita dapat tahu yang dekat Pang Hazard, Akainu dapat berjaya kalahkan Aokiji, sekaligus membuatkan dia menjadi Fleet Admiral. Okey, nak tahu kekuatan Akainu ni, kita just tengok dekat perang Marineford lah. Aku rasa ramai orang underestimate kekuatan Akainu ni. Sebab apa? Diorang kata Akainu ni senang-senang je kena lunyai kalau Garp buat tindakan. Aku sebenarnya tak rasa benda tu. Akainu dalam perang tu sebenarnya banyak benda dia buat. Dia berlawan sikit dengan Jinbei, dengan Marco semua, and then dia bertarung dengan Whitebeard, and then kita nampak Whitebeard mengamuk lepas Ace mati. Whitebeard tumbuk muka Akainu ni sampai pecah. Waktu tu kita ingat habislah Akainu ni, memang tak ada chance lah, memang tak boleh bangun lah. Tapi apa jadi in the end? In the end, Akainu ni steady je, boleh je berdiri. Dan Akainu bukan setakat bunuh Ace, tapi dia hampir nak bunuh Kobe. Sampailah Shanks terpaksa munculkan diri untuk settlekan perang tu. So aku boleh kata yang karakter Akainu ni memang kekuatan dia tak boleh disangkal lagi lah. Dan ada satu cerita ataupun fakta menarik yang orang tak ramai tahu, tapi aku nak bagi tahu lah sekarang. Okey, ada seseorang pernah tanya Oda, pernah interview Eiichiro Oda ni, penulis One Piece ni, pasal kekuatan Akainu. Nak tahu Oda jawab apa? Oda jawab, kalau Akainu adalah main karakter dalam cerita One Piece ni, main protagonis dalam cerita One Piece ni, cerita One Piece ni akan berakhir dalam masa setahun. Cerita One Piece dah 25 tahun kot. Kalau kau bagi watak utama tu kat Akainu, setahun je dah habis. Oda cakap macam tu kan. Ni bukan aku cakap, bukan aku palatau ke apa, hantam ke, tak. Ini memang Oda sendiri tulis. So pandai-pandailah korang judge kekuatan Akainu ni. Okay, so aku dah rank ke 5-5. Kita mula dengan yang first, Ryokugyu, and then kita ada Fujitora, and then kita ada Kizaru, Aokiji, dan akhir sekali di tempat pertama Akainu. Tak sabarlah nak tengok Akainu ni dapat balasan yang sepatutnya, sama ada daripada Sabo ataupun daripada Luffy. Okey, so itu saja video aku untuk kali ini. Kalau korang suka, tolong like, tolong share, tolong subscribe channel Webro. Nah, kita jumpa lagi dekat video akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.